Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng. Hari ini kita nak menceritakan soal Wan Saiful Wan Jan. Wan Saiful Wan Jan dapat DNAA nak ambil apa? Wan Saiful Wan Jan bebas. Dia dah lepas daripada pertuduhan dia. Tapi secara tiba-tiba PAM kena balik pertuduhan. 18 pertuduhan. Rasuah, kalau tak silap ada pengubahan wang haram. Dan pagi kemarin waktu dia pi ke mahkamah, tak ada orang teman dia geng. Malulah, aduh, tak ada orang teman dia. Pimpinan Parti Bersatu pun tak ada, dan juga daripada Perikatan Nasional pun tak ada. Kita tak lupa atas apa yang dah berlaku zaman Perikatan Nasional yang depa wujudkan satu projek Jana Wibawa. Projek Jana Wibawa ni fulus, komisen. Dan orang Cina. Sepatutnya projek tu untuk Bumi Putra. Tapi orang Cina yang dapat duit tu. Adil ke tak adil? So aku nak bawa dengan hampa bersama-sama penjelasan seorang brother ni menceritakan soal Wan Saiful Wan Jan. Memang dah kantoi habis. Projek Jana Wibawa untuk Bumi Putra. Tapi masalahnya orang Cina yang dapat. Malah yang pibak report SPRM, report polis tu orang Cina tu yang pibak report. Sebab apa? Sebab terpaksa bayar duit kepada Wan Saiful Wan Jan. Jom aku akan bawakan bersama-sama dengan hampa. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat Syafiq Fadli. Jom sama-sama kita dengar. Wan Saiful Wan Jan dihadapkan ke mahkamah sekali lagi. Kali ini atas pertuduhan pengubahan wang haram AMLA pula. Pada Februari lalu, beliau telah pun dihadapkan ke mahkamah atas dua pertuduhan menerima dan meminta rasuah bagi projek Jana Wibawa. Tapi bagus juga dia ni. Lepas dia didakwa, beliau telah meletakkan jawatan sebagai Ketua Penerangan Bersatu kerana prinsip. Cumanya dia tak berani nak tegur Muhyiddin untuk ambil langkah yang sama. Sebelum ini Muhyiddin didakwa atas 7 pertuduhan. 4 dah dilepas atas faktor teknikal, tetapi ada 3 lagi pertuduhan. Laporan media mendakwa kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin telah menyeleweng ringgit Malaysia 92.5 bilion, tetapi telah pun dinafikan oleh Muhyiddin. Media juga melaporkan dikhabarkan Parti Bersatu telah menerima sumbangan yang dipercayai berjumlah 300 juta ringgit daripada kontraktor-kontraktor yang terlibat dalam projek Jana Wibawa. Susulan itu, SPRM telah pun membekukan akaun parti tersebut. Program Jana Wibawa adalah program pemerkasaan untuk membantu kontraktor Bumi Putra susulan COVID-19 yang diperkenalkan pentadbiran Muhyiddin Yassin pada November 2020. Wan Saiful dituduh meminta rasuah daripada seorang individu sebagai dorongan untuk membantu sebuah syarikat mendapatkan kontrak projek Central Spine Road yang bernilai 232 juta ringgit. Wan Saiful juga dituduh menerima wang 6.96 juta ringgit melalui syarikat milik beliau WSA Advisory Group Sendian Berhad sebagai dorongan untuk membantu mendapat surat anugerah bagi projek yang sama. Selain Wan Saiful, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Adam Radlan turut didakwa menerima dan meminta rasuah bagi satu projek di Perlis. Seorang ahli perniagaan berbangsa Cina yang berpengkalan di Paguh turut didakwa menerima dan meminta rasuah bagi membantu 2 syarikat Bumi Putra untuk mendapatkan kontrak Jana Wibawa. Pelik bukan? Bagaimana syarikat Bumi Putra perlu melalui syarikat bukan Bumi Putra untuk mendapat kontrak Jana Wibawa yang bertujuan untuk memperkasa kontraktor Bumi Putra. Kebetulan pula syarikat bukan Bumi Putra itu berpengkalan di Paguh. Kalau dakwaan ini kena pada pemimpin-pemimpin UMNO, dah lama viral. Hari-hari walaun meratib. Seolah-olah dah jatuh hukum walaupun hakim masih belum membuat keputusan. Tapi bila kena pada pemimpin mereka, semua diam membisu. Mana semua pejuang-pejuang yang bercakap soal ketelusan? Bersuaralah! Kita tunggu lebih banyak skandal akan dibongkar berkaitan dengan Jana Wibawa. Kita tunggu. Okey geng, kita tunggu sama-sama. Apakah lagi pembongkaran yang akan dibuat oleh mahkamah. Mahkamah dia akan ceritakan apa yang sebenarnya yang berlaku di dalam parti ini. Kan? Sebab apa? Bayangkan, dia hanya perintah 33 bulan je. Malah Muhyiddin Yassin hanya 17 bulan menjadi Perdana Menteri. Cuba tengok pembelanjaan 92.5 bilion ringgit kan, yang dah diselewengkan untuk projek. Kan? Projek dapat agihan kau-kau punya. Sehingga kan ni Wan Saiful Wan Jan ni boleh
boleh bagi projek kepada orang lain. Malah bukannya kepada orang Islam. Kan? Bukan kepada orang Melayu, orang Cina. Jadi sebabkan itulah salah guna kuasa, pengubahan wang haram, macam-macam nipuan ni. Okey, jadi aku akan bawakan bersama dengan hampa semua. Iswadi Moni dia akan memperjelaskan kepada kita apa yang sebenarnya berlaku dengan Wan Saiful Wan Jan. Memang acah-acah bersih, acah-acah stabil. Padahal ni dalam hati ni gundah gulana. Kita tak lupa Wan Saiful Wan Jan pernah keluarkan kenyataan apa? Saya sanggup bagi balik duit Jana Wibawa yang masuk ke dalam akaun saya. Kenapa tiba-tiba dia boleh cakap saya sanggup bagi balik? Sebab dia tahu. Dia tahu duit itu. Dan sekarang ni dia dituduh lah disebabkan duit tu masuk ke dalam akaun syarikat di bawah akaun syarikat nama dia di bawah dia. Wan Saiful Wan Jan. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Ni saya nak cerita. Wan Saiful Wan Jan dapat DNAA, discharge not amounting to acquittal, dilepas tanpa dibebaskan. Wow. Macam mana ni? Dia baru kena dakwa, macam mana dia lepas tak dibebaskan? Pelik. Wan Saiful Wan Jan dapat DNA tapi hanya untuk 30 minit rupanya. Ralat pada sistem komputer mahkamah menyebabkan pemimpin bersatu Wan Saiful Wan Jan mendapat status dilepas tanpa dibebaskan oleh mahkamah hari ini. Bagaimanapun dia hanya untuk tempoh 30 minit saja. Pada permulaan prosiding, mahkamah berlaku kesilapan daripada sistem komputer yang menyebabkan 18 pertuduhan terhadap pengubahan wang haram tidak dapat dibaca. Ia menyebabkan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi membuat keputusan DNAA sementara menunggu kes dipindah ke kamar mahkamah yang lain. Pembebasan itu bagaimanapun hanya bertahan sebentar saja. Pertuduhan terhadap Wan Saiful kemudian dibacakan sekali lagi di hadapan Hakim baru Suzana Hussein. Bekas Ketua Penerangan Bersatu itu mengaku tidak bersalah dan mohon dibicara. Bercakap kepada pemberita, anggota Parlimen Tasik Gelugur mempersoal bagaimana semua itu boleh berlaku. Baik. Apa maksud dia, tuan-tuan? Dia macam ni. Dalam proses mahkamah, bila kita dah berada di hadapan hakim, dia tak tahu berapa lama proses itu akan berlaku dan dia kenalah baca pertuduhan. Dia tak boleh gantung. Tak boleh datang balik esok, kita tak boleh. Dia tak boleh macam tu. Dia kena terus charge pada hari itu. So disebabkan ada sistem mahkamah tu ada problem, tak tahulah apa yang sistem problem login tak boleh ke apa ke, sesuatu lah yang berlaku. Menyebabkan dipindah ke mahkamah sebelah. Tapi sebelum nak pindah mahkamah sebelah di hadapan hakim yang lain, maka hakim itu kena gugurkan kes itu sementara. Sebab itu discharge not amounting to acquittal. Dia lepas tanpa dibebaskan. Dia lepas. Tapi dia akan boleh dituduh semula. Ini contoh DNAA yang boleh dituduh semula. Tuhan dah tunjuk betul-betul, tuan-tuan. Saya kata kes ini memang boleh dituduh semula. Sama kes Zahid. Boleh dituduh semula dengan bukti. Tak ada masalah. So dibawa ke sebelah, ke mahkamah sebelah, 30 minit kemudian dia dituduh semula. So dia persoalkan, kenapa perkara ini boleh berlaku? Boleh, ini sistem. Bukan kita nak pergi anaya dia pun. Sebab itu jatuhkan dulu, kemudian tuduh semula sekali lagi di hadapan hakim yang lain. Pertuduhan, yang penting pertuduhan itu berlaku untuk dia nak membela diri dan dia mengaku tidak bersalah. So akhirnya hari ini, Wan Saiful Wan Jan didakwa 18 pertuduhan pengubahan wang haram 5.59 juta. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful Wan Jan hari ini didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan 5.59 juta. Bagaimanapun, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu mengaku tidak bersalah. Tidak bersalah dan mohon dibicara. Semua 18 pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 4 kurungan 1 kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Balik Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Jika sabit kesalahan, dipenjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali jumlah atau hasil haram atau 5 juta atau yang mana lebih tinggi. Pada 21 Februari, Wan Saiful minta dibicara atas 2 pertuduhan termasuk menerima rasuah berhubung projek Jana Wibawa. Pertuduhan pertama kerana meminta rasuah dalam jumlah yang tidak ditentukan dan kedua kerana menerima rasuah 6.96 juta antara 9 Julai dan 30 September yang tahun lalu. Dia dituduh meminta rasuah daripada individu bersama Lian Tan Chuan, bukan bin Abdullah, Lian Tan Chuan sebagai dorongan membantu Neptrus Sdn Bhd mendapatkan projek Central Spine Road sertik ke persimpangan pantai timur daripada Kerajaan Persekutuan. Projek itu sepatutnya bernilai 232 juta.
Pertuduhan kedua, Wan Saiful didakwa menerima melalui syarikatnya WSA Wan Saiful Advisory Group wang 6.96 juta daripada Nepturis sebagai dorongan membantunya mendapat surat anugerah bagi projek yang sama. Dia mendapat hukuman sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali nilai suapan. Wan Saiful juga dituduh memindahkan 78,800 perolehan haram daripada WSA bagi tujuan pembelian Ford Ranger. 12 Ogos. 13 pertuduhan lain melibatkan pengubahan wang haram berjumlah 2.31 juta berkaitan dengan pemindahan hasil haram yang didakwa dari akaun syarikat ke syarikat, organisasi dan individu lain. 3 bayaran dibuat 22 Ogos dan 5 Oktober tahun lepas kepada Jendela Timur Consultant $400,000, Duckling Management Services $300,000, Fendi Deliv Resources $400,000. Bayaran seterusnya dibuat di antara 10 Oktober sehingga 7 November 2022. Penerima yang seperti berikut. Pertubuhan Penggerak Mufakat Bagan Serai Utara 36,500, ini NGO. Majlis Sukan Negara 180,000. PYI Global Trading 120,000, Jejak Global Enterprise 425,000, Focus Malaysia Studio 176,000, Chin Kang Hardware Jitra 88,000, Syed Jafar Syed Aziz 33,000, Sinar Karangcraft Senam Berhad 38,160. Tuan-tuan nak tanya kenapa Sinar beria sangat nak pergi sokong PN pada waktu itu kan? Tuan-tuan tengok kat sini. Akademi Gagasan Minda Merdeka 100,000, Good Square Senam Berhad 46,000. Pada 29 Mei lalu, Wan Saiful membayarkan permohonan membatalkan kedua-dua pertuduhan dengan alasan dakwaan yang dikemukakan adalah cacat tetapi ditolak mahkamah. Jana Wibawa atau program Jana Ekonomi Perkasa Kontraktor Bumi Putra Berwibawa. Bumi Putra merupakan program perangsang untuk kontraktor Bumi Putra. Ia diperkenalkan semasa pentadbiran Muhyiddin Yassin. Panjanglah tuan-tuan. Kalau ni baca ni lah. Ini diulang balik benda yang sama. Saya dah baca lah. Saya rasa benda tu jelas. Pertuduhan itu jelas. Kita nampak bagaimana kan, Jana Wibawa disakau oleh Wan Hussein Wan Jan. Wan Saiful Wan Jan. Wan Hussein tu Wan Hussein. Sorry Wan Hussein. Wan Saiful Wan Jan. Kontraktor tu bukan kontraktor Melayu pun tuan-tuan. Nama tadi tuan-tuan ingat tu nama Bumi Putra ke? Tuan-tuan, bos dia nak pergi ke London healing. Anak buah dia bos juga tu. Tu pun sakau juta. Yang ni pun sakau juta. Yang tu sakau juta. Yang ni sakau juta tuan-tuan. Macam Takbir! Enggak lah tuan-tuan. Kadang level pembangkang ni saya macam mana nak kata? Level pembangkang sekarang ni saya risau lah. Macam contoh dia bangkitkan isu Saifuddin Nasution tadi kan. Padahal PN sendiri buat macam tu. Kadang kita risau. Kita risau kan. Aduh, entahlah. Tapi itulah yang sekarang ini kita hadapi. Dan insya-Allah macam saya kata kan, kadang-kadang kita tak ada depan kita ni jutaan ringgit lagi. Not yet. Belum ada lagi jutaan ringgit kat depan mata kita. Tapi harapnya kalau ada jutaan, puluh juta, ratus juta, ratus ribu di hadapan kita untuk rasuah, kita doakan Tuhan bagilah apa orang kata kekuatan kepada kita untuk menepis semua itu, insya-Allah, menepis dugaan-dugaan tersebut. Okey geng, Wan Saiful Wan Jan bebas 30 minit je. 30 minit je bebas. Lepas tu kena dakwa balik dekat mahkamah lain, dekat tempat lain. Jadi itulah kan, mula-mula tu apa kemungkinan di depan hakim tu dapat DNAA. Oh, dia pun seronok. Lepas tu hakim pun sambung hanya 30 minit. Memang kecewa, muka macam jebon tu kan. Jadi itulah orang cakap, jangan acah-acah bersih. Sebab apa? Sebab duit masuk akaun bank. Orang yang beri rasuah, orang yang terima rasuah ni menggunakan akaun bank, dia adalah orang yang paling memalukan. Sebab orang menggunakan rasuah, menggunakan akaun bank ni, orang yang pada aku lah orang yang paling bodoh. Sebab
Apabila duit rasuah, duit haram, terutama nilai hak yang besar masuk ke dalam akaun bank, walaupun 1 sen, duit ada bukti yang sangat-sangat kukuh di dalam statement bank dia. Ada bukti yang sangat-sangat kukuh, yang sangat-sangat padat, duit yang masuk ke dalam akaun bank. Sebab kita, siapa-siapa yang ada akaun bank, kalau kita rasa kita nak pergi check duit kita, perjalanan duit harian kita, duit keluar masuk, kita boleh pergi kat bank ataupun daripada Maybank to you, online banking, kita boleh tengok statement bank kita. Siapa yang masuk duit, siapa yang keluar duit, berapa duit ni, berapa, semua boleh tengok. Jadi, apabila pertuduhan terhadap Wan Saiful Wanjan dan juga dekat Muhyiddin Yassin yang duit masuk ke dalam akaun Parti Bersatu yang dibekukan tu, SPRM hanya tengok melalui statement bank saja. Hanya tengok statement bank nak, memang duit masuk daripada syarikat sekian. Jadi mereka pergi cari syarikat yang masukkan duit tu, tanya dia, apa tujuan hang masukkan duit ke dalam akaun bank dia? Apa tujuan? So, bila token syarikat tu dah dipanggil oleh SPRM, tanya sebab apa hang masuk? Of course lah, bila didesak, macam didesak, barulah mereka mengaku. Sebab dulu dia pernah bagi projek dekat saya. Jadi saya pun terpaksa lah bagi 5%, 10% disebabkan dia ni lah. Sebabkan Wan Saiful kan, Muhyiddin kan, bagi projek secara terus kepada saya. Bagi contohlah kan, kalau projek direct nego pun ada isu. Kalau projek yang di-adjust oleh macam pemimpin di atas pun jadi isu. Jadi pertuduhan tu adalah pelbagai pertuduhan, pengubahan wang haram lah, money laundering lah, macam-macam ni, puak-puak ni kena. Kan? Semuanya yang sekarang ni cuba hampa tengok yang dikenakan terhadap pimpinan PAS, pimpinan Perikatan Nasional ni, kan, daripada Parti Bersatu kan, semua sebab duit. Tak ada pun disebabkan apa-apa, tak ada. Semua sebab duit. Nak abang apa? Semua sebab duit. Jadi sebab tu dia penat sangat berkuasa. Sebab bila berkuasa, dia pun ada duit yang banyak. Mudah dapat duit. Duit yang Allahu Akbar. Betapa nikmatnya dapat kuasa. Sebab ada duit. Duit boleh buat saving. Boleh buat simpanan. Macam baru ni, dia pun duduk menjerit pasal peruntukan. Pasal apa hang tak pergi berunding lagi? Sebab apa hampa tak hantar ketua perbankan pergi berunding? Sebab kami tahu hampa dulu tahun lepas punya waktu hampa jadi kerajaan, sebelum hampa jadi perbankan, hampa dapat peruntukan jutaan ringgit, 18 orang tu. 18 orang daripada Parti PAS dan lagi beberapa puluh orang daripada Parti Bersatu. Hampa duduk di dalam kerajaan, hampa dapat duit yang sangat-sangat banyak. Jadi apabila sekarang ni hampa jadi ahli parlimen, tapi jadi perbankan, tapi duit tak ada, memang tak boleh nak abang pergi hampa. Contoh macam ni lah, dulu kita pernah ada duit, kita pernah kaya, kita pernah bermewah-mewah. Tiba-tiba syarikat kita bam, bisnes kita jatuh, kita pun tak ada duit. Allahu Akbar. Of course lah, kita akan berusaha untuk mendapatkan duit seperti dulu, seperti zaman kita ada duit yang banyak. Itulah hak yang berlaku. Jadi kalau hampa tengok Muhyiddin Yassin, Hamzah dan ahli-ahli parlimen yang dah lama, of course, mereka dah ada saving, mereka dah ada duit. Sebab tu hampa boleh tengok mereka relax. Sedangkan pihak kerajaan cakap, nak duit, mai berunding. Nak duit, mailah berunding. Tapi sampai hari ni mereka tak mai berunding. Pimpinan yang macam 3 orang, yang macam pimpinan tertinggi, Hadi Awang, Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin, langsung tak mai berunding. Ni kesianlah dekat ahli-ahli parlimen perbankan yang baru jadi ni. Seperti mana KTRX, seperti mana hak baling apa ni. Mereka tak ada duit sebab mereka sebelum ni bukan ahli parlimen. Sekarang ni barulah rasa nikmat gaji. Gaji saja 20-30 ribu. Gaji mereka saja sebagai ahli parlimen. Jadi sebab tu puak-puak ni yang kalau bab duit ni kabur lah. Memang mereka kabur lah. Kes rasuah satu bab. Kes terima duit haram apa semua satu bab. Satu lagi kes peruntukan. Peruntukan ni kalau nak duit daripada kerajaan, pilah berunding. Suruh Hamzah Zainuddin. Kesian dekat ahli-ahli parlimen hak yang baru ni. Kan, hak yang baru jadi ahli-ahli parlimen. Sebab tu ahli parlimen Kuala Kangsar mengeluarkan kenyataan menyokong Anwar Ibrahim demi peruntukan, demi nak bantu rakyat tempat dia. So buatlah macam tu kalau hampa nak duit. Tapi kalau hampa tak mau buat macam tu, suruh Hamzah Zainuddin mai berunding. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada aku. Jangan ikut budaya Perikatan Nasional. Bila berkuasa, sakau projek, sakau duit, minta rasuah,
adjust projek tu, adjust sana, adjust sini sebab money. Jadi terima kasih banyak, boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan manfaat untuk Assalamualaikum.